Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل وإلهام الملائكة المقربين والعافية للمتقين والعدوان على الظالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس بغير حساب بغير عذاب ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم تختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kami redha bahawasanya Engkaulah Allah adalah Tuhan kami, pentadbir kami, penetap kami, penentu kami. Dan bila kita sebut, kita redha bahawasanya Allah lah Tuhan kita. Allah lah yang memberikan keputusan untuk urusan kita, yang menentukan baik buruk. Segala kehendak itu adalah mengikut kehendak Allah. Maka insya-Allah kita akan lebih mudah untuk redha. Apapun ujian, keputusan, ketetapan Allah dengan zikir tersebut, insya-Allah kita akan mudah redha. Soalan yang paling banyak lah kalau saya ditanya, kalau live ke dan sebagainya, selalu orang akan tanya, macam mana nak redha dengan ujian Allah? Bagaimana nak cepat pulih daripada kesedihan, kelukaan? Ada orang buat zalim, ada orang mungkin fitnah, apa-apa saja. Kita nak ubah situasi tersebut dalam waktu yang cepat bukan mudah. Kita nak ubah manusia lagi susah. Yang kita boleh ubah adalah hati kita. Kalau hati kita mudah bangkit, tak mudah sentap, tak mudah sensitif, cepat pulih, cepat je boleh alihkan yang sedih tu kepada okey. Kalau begitu hidup kita insya-Allah lebih tenang, lebih bahagia. Jadi macam mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir yang kita sebut tadi itu hadis Nabi ya, pada waktu pagi 3 kali, pada waktu petang 3 kali, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Berhak dapat redha Allah. Sebuah keluarga beramal dengan zikir ni, insya-Allah sebuah keluarga masuk syurga sekeluarga. Saya memang dah banyak kali ulang pasal zikir ni. Kat sini pun saya dah sebut kan. Tapi kali ini Allah izinkan lagi sebut. Mungkin ada kalangan kita yang belum lagi beramal, ataupun pernah baca lupa, lepas tu dah tak istiqamah. Jadi sekali lagi insya-Allah mudah-mudahan kita istiqamah, sama-sama baca 3 kali boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Macam tak pelancar tu kan. Tahulah tu, tak hafal lagi tu. Semangat, 2 kali lagi nak ulang ni. Boleh ya? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami redha Allah Tuhan kami, pentadbir kami, penetap urusan kami, pemutus segala ketentuan. Kami redha Islam agama kami, cara hidup kami, cara makan, cara pakai, cara tidur, hidup dan mati kami. Kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kami dan Rasul kami. Amin ya rabbal alamin. Itu saya tambah-tambah lah tu kan. Tapi nak bagi tahunya, maksudnya terjemahan tu saya tambah. Kalau ikutkan maksud dia, radina billahi rabba, kami redha bahawasanya Allah Tuhan kami, wabil islami dina, dan Islam itu agama kami, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu nabi dan rasul kami. Subhanallah. Zikir ini kalau kita amalkan pagi dan petang, minta juga anak-anak amalkan. Kalaulah suami belum kuat untuk beramal, tak payahlah marah-marah tunggu dia beramal baru kita beramal. Kita boleh je masa sebut tu niat untuk dia sekali. Mudah-mudahan dengan itu kita lagi cepat untuk redha dengan apa jua ujian Allah. Hati kita kuat. Yang kedua, bila kita sebut kita redha Islam agama dan cara hidup, insya-Allah Allah akan permudahkan kita untuk hidup cara Islam. Mudah untuk kita menerima apa jua peraturan, tak rasa nak memberontak, mudah nak ikut. Bila anak esok nak nikah, nikah cara Islam. Subhanallah. Okay, kita bagi laluan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah. Saya sekarang sedang berada di Surau Kementerian Kerja Raya. Masya Allah, menerusi audio kuliah bersiaran langsung dan kita juga share juga di page Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah, sekadar itulah tadi kupasan tentang zikir tersebut. Mudah-mudahan jadi amalan. Ia sangat besar dan sangat membantu kita menjadi hamba Allah yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Sebab Nabi sebut barang siapa yang membacanya pagi 3 kali, petang 3 kali, bukan sekadar membaca. Sebenarnya daripada susulan kita berzikir, kita sebut zikir tersebut, Allah akan membantu kita, memudahkan kita, melorongkan kita menjadi hamba-Nya yang redha kepada Allah. Itu kan Nabi SAW ada bersabda dalam hadis tersebut, ada dalam buku yang saya bawakan juga tu, buku Sahabat Dunia Akhirat, yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila aku mencintai seseorang ataupun suatu kaum, aku akan mengujinya, akan turunkan ujian. Apabila hamba-Ku redha, maka dia mendapat redha-Ku. Namun apabila hamba-Ku marah, dia juga mendapat kemarahan-Ku ataupun kemurkaan Allah. Sebab itu, kita memang tak boleh tahu dan tak boleh jangka ujian apa akan datang esok, lusa. Yang pasti ujian mesti ada. Memang itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada cara yang lain melainkan kita bersedia dengan hati yang redha dengan setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir itu sangat membantu. Nabi kata barang siapa yang beramal dengannya, baca pagi 3 kali, petang 3 kali, dia berhak, dia layak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Ciri-ciri orang yang akan layak dapat redha Allah di mahsyar kelak adalah orang ketika hidupnya dia redha dengan Allah. Jadi macam mana? Perlu bantuan daripada Allah untuk redha kepada Allah. Perlu pertolongan. Caranya tidak ada lain melalui doa dan zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi hari ini, apa khabar semua sahabat-sahabat? Masya Allah. Saya, ini ceramah kedua saya lah sepanjang, maksudnya PKP. Lepas tu boleh ceramah di khalayak, kan kita boleh hadir ke kuliah. Ini kuliah yang kedua. Setelah 3 bulan lebih kan, duduk live je sama seorang-seorang kan. Masya Allah. Kalau siapa follow di page Ustazah Asma, memang hampir setiap hari pun kita ada live. Subhanallah. Jadi kita dah lama tak jumpa, saya rasa lebih 4 bulan kot. Kan?
di surau KKR ni. Jadi Alhamdulillah, walaupun dah lama tapi rasa sekejap. Kan, rasa macam tak adalah. Rupanya lama dan sekejap itu sama. Apabila berlalunya satu saat, saat yang berlalu itu, umpama maksudnya 1000 tahun. Nak kata bukanlah, maksud saya lah kita tak boleh nak patah balik walaupun satu saat baru berlalu. Itulah sifatnya masa. Dan apa yang berlalu itu sebenarnya terkumpul pada kenangan, ingatan, begitulah. Jadi kita pun tak tahu lagi baki kita berapa lama lagi kan. Berapa lama baki esok, lusa, wallahu alam. Allahu akbar. Okey, jadi tajuk yang kita pilih hari ini daripada buku kita ini, Penawar Hati, 40 hadis penawar hati. Kebanyakannya ada kan kitab ni, buku ni. Okey. InsyaAllah kita akan bacakan hari ini hadis yang ke-26. Tajuknya ialah kenapa hati menjadi keras. Kenapa hati menjadi keras? Okey, sama-sama baca hadis ni ya. Okey, tak belaka ni ya. Muka macam tak cukup makan je. Ke terlebih makan ni. Kan, dia terlebih makan kan kenyang kan. Duduk jauh-jauh je. Masya Allah. Bergaduh ke tu? Tak. Dia duduk jauh dalam ni je. Ikut SOP kat office tu tak duduk jauhnya kan. Okey, subhanallah. InsyaAllah kita dilindungi Allah daripada mara bahaya, bala, wabak semuanya insyaAllah. Dan doa tu, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dah ada dah maksurat, raditu billahi rabba tadi pun ada dah maksurat. Janganlah pula masa awal-awal takut mula-mula wabak tu je beria beramal. Sekarang tak beramal. Subhanallah. Siapa yang beramal baca maksurat pagi petang mesti dia tak tinggal doa tu. Doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sangat hebat zikir tersebut, doa tersebut. Mara bahaya ni kita tak tahu. Daripada sihir, kedengkian manusia, kejahatan jin, daripada mara bahaya yang begitu banyak di luar sana. Manusia-manusia berniat jahat. Jadi kita sentiasa memerlukan perlindungan daripada Allah. Kalau kita minta perlindungan daripada polis kan, polis ada waktu-waktu dia je lah. Takkan nak duduk kita 24 jam. Boleh ke kita minta perlindungan daripada polis? Polis tanya balik, awak ni siapa? Boleh tak lindung saya 24 jam? Tak boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh lindungi kita 24 jam, setiap saat, setiap masa. Bahkan waktu kita tidur pun Allah boleh melindungi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagiku. Allah lah sebaik-baik pelindung. Allah lah sebaik-baik yang menjaga. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kalau kita tak minta perlindungan daripada Allah, adakah kita dapat? Syaratnya kena minta. Syaratnya mesti kita kena istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini bila wabak dah lega ni, dah lupa dah nak beramal. Padahal bahaya itu bukan satu tu je, masih banyak mara bahaya lain. Tapi kita ni suka apa? Bila berlaku sesuatu terduduk. Masa itulah baru nak beramal, nak zikir apa, nak buat apa. Sepatutnya kita perlu bersedia sebelum ujian itu hadir. Sentiasa bersiap sedia. Ini orang yang bila datangnya ujian akan tenang. Tapi kita bila datang ujian yang berat, terduduk tu, saya nak buat amalan apa, saya dah istighfar dah. Tengah teruk tu. Tapi orang yang istiqamah dengan zikrullah, umpama dia sentiasa bersiap sedia. Musuh datang daripada pelbagai bentuk kan. Dan kita tahu musuh yang tetap, yang tidak pernah berhenti daripada syaitan itu sendiri. Allahu Akbar. Okey, kita baca sama-sama ya. Duduk tegak, semangat sikit. Baru nampak macam 30. Tadi macam 50, 60. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi
Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyak percakapan, jangan banyak bercakap selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya banyak bercakap selain dari berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Ta'ala ialah mereka yang berhati keras. Na'udzubillahi min zalik. Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih ini, manusia yang jauh daripada Allah sejauh-jauh manusia, yang jauh daripada Allah ialah mereka yang berhati keras. Siapakah orang yang berhati keras? Diterangkan di atas tu, iaitu orang yang banyak bercakap. Banyak bercakap selain daripada zikrullah. Kita kalau bagi nasihat 1 jam, itu zikir. Maksudnya walaupun bukan betul-betul dalam bentuk zikrullah, tapi kalau kita mengajar anak-anak, kita bukanlah kata daripada mak ngajar matematik, ngajar sejarah, baik mak zikir. Contoh. Sebab itu bila sebut bab zikir, para alim ulama ada mendefinisikan apa-apa perbuatan yang mendatangkan pahala. Kalau lidah kita menyebutkannya, itu adalah zikrullah. Apa-apa perbuatan yang mendatangkan pahala, itu adalah zikrullah. Kita kerja pagi sampai petang, dapat pahala tak? Dapat pahala. Cari rizki yang halal, menjalani, melakukan ataupun menjalankan amanah yang diberi. Semua kan ada jawatan, semua ada tugas. Bila kita menjalankan amanah yang diberi dengan tugasan, dengan amanah jawatan masing-masing, kita diberi pahala. Apa-apa bentuk amal perbuatan manusia, orang mukmin, orang muslim, dan mendatangkan pahala, ia dikira ibadah, dia dikira sebagai zikrullah. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, kita baca keterangan. Ketandusan jiwa pada hari ini adalah suatu penyakit yang sangat ketara sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak orang yang bersusah hati, gelisah dan tidak merasakan ketenangan fikiran dalam kehidupan, walaupun ia telah memiliki segala kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi moden. Kita lah. Hidup kita memang terlalu mudah sangat. Terlalu mudah. Akhirnya bila ada susah sikit, susah banyak. Kalau ingatkan dulu, berbandinglah mak-mak kita dulu basuh tangan. Air pula tak ada ke rumah. Air tu pergi mana? Pergi sungai lah nak mandi, nak basuh baju. Itu zaman nenek-nenek moyang kita kan. Sekarang air tu sampai ke dalam rumah. Basuh pula memang bukan kita basuh sendiri. Mesin basuh tolong basuh. Lepas tu sekarang ada pula dryer. Dah tak payah jemur kain sendiri dah. Mesin juga yang tolong jemur. Kalau ada lah kan mesin basuh, jemur, keluar-keluar dah lipat. Mana lipat, dia lipat. Mana yang nak gosok, dia gosok. Kalau ada tu memanglah sangguplah beli tu mungkin. Ingatkan makin banyak teknologi, makin jimat masa, makin banyak zikir, ataupun makin banyak baca Quran, ataupun makin banyak ibadah. Rupanya tak. Makin tak larat nak puasa. Makin kurang pun zikir. Maksudnya di sini, Masya Allah, kadang-kadang yang jadi, bukan kadang-kadang, sebenarnya ukurannya masa tu berkat atau tidak. Sebab itu ada orang dia sibuk, tapi dia sempat setiap pagi mesti baca Yasin. Sibuk, tapi dia sempat setiap hari habis 1 juzuk. Allahu Akbar. Jadi kita bimbang yang sebenarnya masa kita tak barakah. Besok bila dah mati, masuk dalam kubur, kita akan ditanya tentang masa yang kita manfaatkan sepanjang kita hidup. Okey, kita sambung lagi. Bahkan ratusan ribu wang telah dimilikinya, namun kepuasan hidup masih belum lagi dapat dirasainya. Ini semuanya disebabkan dari hati yang keras, jiwa yang tandus dan mata yang tidak pernah menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian keras hati ini pula adalah dari kerana banyak bercakap perkara yang tidak ada faedahnya dan tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Oleh itu bagi orang yang beriman, hendaklah ia selalu menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala ataupun bercakap perkara yang ada hubungannya dengan masalah agama yang dapat memberi faedah dalam meningkatkan ketakwaan, atau paling kurang bercakap perkara keduniaan yang dijadikan wasilah ataupun alat yang dapat membantunya
untuk menambah apa jua jenis ketaatan yang akan dicatatkan dalam suratan amal kebaikan pada hari kiamat nanti. Atau kalau tidak mampu juga berbuat demikian, maka hendaklah dia berdiam sahaja, jangan banyak bercakap-cakap. Mohon terasa. Okey. Kalaulah mesyuarat 2 jam, tak apalah bercakap. Jangan duduk diam. Bos tanya, awak apa pendapat? Saya zikrullah. Tak boleh banyak cakap, bos. Kalau bercakap dalam mesyuarat, itu diperlukan. Maksudnya dia tuliskan apa-apa percakapan yang menjadi wasilah. Dan memang dalam meeting kenalah bercakap. Bila bentang satu kenalah bercakap. Wasilah, walaupun hal dunia, tetapi itulah wasilah. Wasilah ni paktaraan untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita tu. Jadi mak kena banyak bercakap tak jadi mak? Memang terlebih banyak cakap kan? Cakap benda yang sama. Kita tak boleh macam ni je dengan anak. Tu dengan bapak boleh kan? Dia faham tu nak gimana macam tu kan? Jadi memang kadang memang banyak bercakap pesan benda yang sama. Mudah-mudahan itu juga dikira sebagai zikrullah. Tapi janganlah dalam keadaan kita bercakap ada unsur-unsur menyakiti hati ataupun menghina ataupun merendahkan ataupun mengungkit-ungkit tanpa mengikut syarak. Maksudnya mengungkit ni kadang-kadang sebut-sebut kebaikan diri tanpa sedar akan menghapuskan pahala ibadah kita. Pahala kebaikan kita. Jadi dalam membebel biarlah membebel ilmiah. Baca dulu kan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepas tu bebel lah. Boleh cuba. Sungguh saya pernah sebutkan benda ni kan. Bacalah seorang-seorang ada benda yang kita nak marah, benda yang kita nak tegur. Tapi baca doa tu dulu sebelum kita sebut. Mudah-mudahan selepas itu anak kita jadi mudah nak dengar. Mudah nak berubah. Suami apatah lagi. InsyaAllah. Okey. Jadi, kita tengok sikit lagi. Kenyataan yang selalu ternampak di hadapan mata kita ialah wujudnya orang yang banyak membuang waktu bercakap-cakap perkara yang tidak berfaedah. Bahkan ada yang berani bercakap perkara yang bertentangan dengan hukum hakam syarak dan berani bercakap sambil merendah-rendahkan ajaran agama yang boleh menyebabkan kefasikan dan terkadang boleh menyebabkan kekufuran. Panjang pula kan? Dia terangkan. Boleh ya saya baca laju-laju sebab kita nak pergi kepada pendetailan. Hati yang keras adalah hati yang tidak mudah menerima nasihat daripada orang lain. Itu tanda-tanda hati yang keras. Susah nak terima nasihat. Kalau ditegur, ia selalu angkuh dan menunjukkan rasa besar diri. Pantang ditegur dan tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Hati yang keras sentiasa mendorong untuk membuat maksiat dan kejahatan dan merasa berat untuk berzikir atau membaca Al-Quran dan sangat malas untuk melaksanakan segala jenis ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya memang terasa ni perenggan yang terakhir ni. Sebab dia masuk bab ciri-ciri hati yang keras. Yang pertama tadi, sukar terima nasihat, sukar terima teguran, sukar menerima pandangan orang lain dan sebagainya. Yang seterusnya diterangkan, hati yang keras selalu mendorong untuk buat maksiat. Bila mengumpat, mengeji, mengata orang, menulis perkataan yang keji, dia tak rasa pun, dia tak rasa bersalah, dia tak rasa susah. Lagi daripada mengantuk jadi segar. Kan mengumpat macam tu kan. Jarang orang mengumpat tersengguk-sengguk. Biasanya daripada tersengguk-sengguk dalam kuliah, bila mengumpat dia boleh berdiri pula sejam dekat tu. Dekat pintu kat luar tu. Kan keluar daripada surau tu. Okey, subhanallah. Lagi ciri-ciri hati yang keras, dia rasa berat untuk zikir atau baca Quran, sangat malas untuk laksanakan segala jenis ibadah. Kalau masuk waktu sembahyang, ia rasa terbeban dengan ibadah sembahyang itu dan bukan merasa beruntung dengan berkesempatan untuk sekali lagi berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan kalau sudah sembahyang pun, maka kadang-kadang badannya sahaja yang sembahyang, sedangkan hatinya pergi merayau ke sana dan kemari. Ya Allah, kita lah tu bukan orang lain. Merayau tak masa solat? Sak jauh. Kadang sampai Australia. Jauh sampai New Zealand. Mana-mana yang kita tengok sebelum tu. Biasanya, apa yang kita bawa dalam solat, apa yang kita fikir sebelum solat. Ataupun apa yang kita dengar dan kita lihat sebelum solat. Kalau masa sebelum solat, kita buka Lazada, Shopee, apa, benda tu masuk masa solat. Duk fikir keputusan, nak beli tak, nak beli tak. Tu mainan budak-budak tu, mesti budak-budak. Duk mikir keputusan tu. Lepas mayang dia pun order.
Apa yang dilihat dan apa yang didengar sebelum solat sangat mempengaruhi ketika solat. Sebab itu antara amalan Nabi SAW sebelum solat, baca Al-Quran dulu. Baca Al-Quran beberapa ayat. Sebab insya-Allah apa yang kita baca, terjemahan sementara tunggu waktu solat, ia akan mempengaruhi kekhusyukan kita ketika solat. Allahu Akbar. Tapi kalaulah sebelum itu duk borak itu, borak ini, tak ada langsung. Maksudnya tidak ada satu gap antara dunia dengan solat. Daripada sibuk-sibuk kelang kabut, ambil wuduk kelang kabut, masa solat lagi kelang kabut. Tapi biarlah sebelum solat itu ada waktunya kita zikrullah dulu, mungkin baca Quran dulu, selawat dulu. InsyaAllah ia membantu ketenangan dan kekhusyukan ketika kita solat. Allahu Akbar. Sedangkan hatinya merayau ke sana kemari. Tetapi kalau mahu melihat suatu pertunjukan yang melalaikan daripada mengingati Allah Ta'ala, hatinya selalu terpanggil ke sana. Dia sanggup bersusah payah untuk sampai ke sana dan merasa ringan. Walaupun ia terpaksa untuk mengorbankan apa jua yang diperlukan. Asal saja maksud di hati dapat tercapai. Allahu Akbar. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, di sini insya-Allah kita akan berkongsi beberapa 3 cara. Dalam nota ni, 3 cara mudah, 3 cara yang ringan untuk kita mengubati hati. Hati yang keras. 3 kaedah. Yang pertama, banyak ziarah orang sakit. Menziarahi orang sakit. Ada tak saudara mara, sahabat-sahabat kita yang sakit? Tak ada, semua sihat belaka. Ada, mesti ada. Hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Hadis yang ke-6717. 6717. Rasulullah SAW bersabda, "Man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Yang bermaksud, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam kebun syurga sehinggalah dia pulang. Sekali lagi saya ulang. Sesiapa yang menziarahi orang sakit, Nabi kata, dia berada dalam kebun syurga sehinggalah dia pulang. Dalam satu hadis Nabi yang lain, dalam bab menziarahi orang sakit dalam kitab Akhlak Rasulullah SAW, Nabi kata, "Mengapakah kamu?" Dalam hadis Nabi, saya lupa sama taraf hadis tersebut, sama ada hadis kursi, tapi ayatnya, mafhum daripada hadis ini berbunyi, sesungguhnya Allah berfirman, Allah berkata, "Adakah kamu tidak mahu menziarahiku?" Lalu hamba Allah bertanya, "Bilakah kami menziarahimu ya Allah?" Lalu Allah menjawab, "Apabila engkau menziarahi orang yang sakit, umpama seperti engkau menziarahiku." Umpama begitu. Maksudnya Allah bersama dengan orang yang sakit, lagi orang yang sakit dalam keadaan yang sabar dan sebagainya. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi ini, subhanallah, barang siapa yang menziarahi orang sakit selama mana dia berada di situ, umpama dia berada di taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ini saya pergi ziarah ada seorang sakit, dan masa saya ziarah tersebut, saya tak kenal dia. Dia pun tak perasan saya. Boleh macam tu kan? Rasa macam glamour dah kan? Bukan tak perasan apa. Masa pergi jumpa tu perasanlah, dia kenal dah lah, dia tahulah. Adalah seorang wanita pada satu malam tu, dia tulis post di FB. Ni kisah benar, minggu lepas. Bukan, minggu sebelum tu. Kadang-kadang Allah izinkan perkara tersebut berlaku kan. Saya baca, saya scroll FB sebelum tidur. Lepas tu saya tengok ada satu post. Post tu dia tulis begini. Orang perempuan lah. Saya tak sebutlah nama dia. Dia tulis, saya tak ingat lah ayat dia yang betul-betul, tapi lebih kurang macam ni. Dia tulis, hatiku meruntun, macam tu lah. Aku tidak mampu menahan air mata. Lebih kurang macam tu lah. Apabila anak kecilku, anak dia perempuan umur 6 tahun bertanya, nanti lepas mak dah mati, mak dah meninggal, siapa yang jaga abang dengan adik? Abang dengan adik. Tapi dalam tulisan tu tulisan pendek. Yang tulis besar-besar tu di FB tu kan. Jadi kita perempuan tertanya-tanya, kenapa anak dia tanya macam tu? Dia sakit apa dia nak mati? Lepas tu anak dia umur berapa? Macam-macam lah perempuan kan. Akhirnya saya mesej dia. Mesej tu, alhamdulillah dia balas. Masa tu dalam pukul 10 malam lebih.
Saya mesej dia, dia pun tak perasan lagi saya. Sampai dah habis mesej, barulah saya kata, perasan tak saya ni? Lepas tu dia kata, oh ustazah rupanya. Lepas dah bersetuju, saya nak pergi ziarah. Rupanya dia kanser, dah stage 4. Doktor bagi masa tak lebih 6 bulan. Dan sebelum tu kanser payudara, dah buang apa semua. Umur dia tak sampai 30, saya rasa umur dia 27-28 macam tu. Muda lagi. Lepas tu, kanser tu dah merebak ke tulang. Bila kanser ni ada type dia kan, ada yang aktif, ada yang maksudnya ada yang ganas istilahnya, yang sangat cepat. Jadi dia type yang ganas tu, yang cepat merebak, yang tidak boleh nak, walaupun kemo pun dia pergi merebak. Jadi doktor bagi paling panjang, paling lama tempoh 6 bulan, begitulah. Lepas tu saya tanya duduk dengan siapa, suami mana, ibu tunggal, dah berpisah. Saya pun tanya duduk dengan siapa yang tolong jaga. Dia jaga mak dia yang lumpuh, dan dia jaga adik dia yang OKU. Itulah. Maksudnya kadang-kadang orang yang diuji susah dengan kesusahan yang bertambah-tambah. Dahlah sakit, jaga mak yang lumpuh, jaga pula adik yang OKU. Lepas tu anak masih kecil. Sebab itu, akhirnya saya kata boleh tak esok saya nak jumpa, nak pergi ziarah. Kebetulan memang ada kuliah. Dia duduk di Banting. Allah permudahkan, habis saya kuliah tu saya terus pergi jumpa rumah kayu yang buruk. Subhanallah, Allahu Akbar. Orangnya sangat tenang, sangat kuat. Masya Allah. Saya tengok anak dia, seorang 6 tahun perempuan, yang lelaki 8 tahun. Masya Allah. Rambut tu saya sampai-sampai saya tupan bilik air, tandas. Memang ada banyak sangat rambut yang bergumpal-gumpal. Dia kata anak dia terkejut menangis. Sebab anak dia selalu tolong. Sebab dia lepas kemo apa, dia sakit kepala apa semua kan. Anak dia kata, yang dia tulis tu, sebab masa tu anak dia yang 8 tahun lelaki tu urut kepala dia. Sebab dia kata sakit sangat, tolong urut. Bila urut tercabut seketul. Tercabut bukan seorang dua, tercabut terus. Anak dia terus menangis, bertempit. Sebab itulah anak-anak dia tanya soalan tu. Subhanallah, Allah Akbar. Saya memang banyak dah habis air mata masa tu dengan cerita dia. Tapi yang saya nak kongsi ada kaitan dengan apa yang kita bincang hari ini. Iaitu tentang bab zikrullah. Wanita ni nama dia apa tak ingat. Anissa. Nama dia Anissa. Subhanallah. Dia kalau kita follow FB dia cerita tentang pesakit dia tu sangat jarang. Dan sebenarnya dia dah lama tak update FB. Tapi Allah izinkan setelah beberapa bulan dia tak update, masa itulah saya baca. Dan bila pergi ziarah, Allah mengajar kita banyak perkara. Sebenarnya hati kita yang keras ni, yang susah nak menangis, yang mudah nak merungut, yang rasa ujian Allah tu berat sangat, bila jumpa orang yang sakit seperti ini, terus kita rasa ujian kita timpa sebenarnya ringan. Dan kita jumpa orang yang hebat, orang yang tidak dipuji, tak dikenali oleh manusia. Lepas tu dia cerita pada saya. Dia kata, Ustazah, kekuatan saya satu, zikrullah. Kekuatan saya istighfar. Dia wanita yang baik. Bagi saya wanita yang solehah, wanita yang baik, dengan pakaian yang baik, dengan ibadah yang kuat. Masa saya borak-borak dengan dia, datanglah seorang makcik umur 60 lebih. Rupanya duduk tak jauh daripada situ, macam tok saudara dia, orang jauh, umur 60 lebih kat 70. Makcik tu datang. Makcik ni memang tak kenal langsung saya. Dia tanya, kamu siapa? Ustazah ke? Sebab pakai tudung kan. Pakai tudung bulat kan. Saya ustazah. Dia pun kata, makcik suka jumpa ustazah ni. Makcik suka dengar ceramah tapi kod radio. Makcik pernah kod dengar suara saya, makcik ni. Radio Aikim tu dia dengar. Makcik tu pun cakap, ustazah, dia ni orang baik ustazah. Tapi orang baik ni Allah uji ustazah. Suami ceraikan dia sakit, anak ni. Saya ustazah kalau susah hati, saya cari dia. Makcik tu, orang tua yang tak ada kepentingan apa-apa. Dia datang tu cerita kebaikan wanita ni. Dia kata dia ni sabar ustazah, dia hidup susah. Tengoklah rumah dia apa miskin. Itu hari ada orang tercicir beg. Dalam beg tu ada piti duit banyak, ada barang kemas. Ni Anissa ni tak ambil 1 sen pun, pergi hantar, cari sampai jumpa siapa pemilik tu. Dia kata dia ni ustazah, zikir kuat, orang baik, sabar, ujian demi ujian, apa ujian tak kena dengan dia. Makan, minum apa, maksudnya dia tak bekerja, dia tak mampu. Kemo, operation, macam-macam. Dan saya nak share satu kisah yang berkaitan dengan zikrullah. Dan dia selalu beramal. Yang paling utama dia kata, ustazah, saya memperbanyakkan istighfar.
Masa saya operation buang, maksudnya kanser payudara, saya tak ada siapa-siapa yang boleh jaga saya. Memang saya tengok mak dia memang tak bergerak, dia lumpuh. Ayah dah meninggal, mak lumpuh, suami tak ada. Siapa jaga saya lepas saya operation? Tak ada. Saya sorang-sorang di hospital. Dan adik dia yang OKU tu jaga anak dia 2 orang tu. Mak dia lumpuh kan. Itulah kehidupan dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian dia kata lepas operation, sebelum operation kan kita kena puasa dalam 10 jam kan. Lepas operation, bila sedar Ustazah, saya rasa teramat-amat sakit. Kedua, sangat dahaga. Sangat dahaga. Lapar dan dahaga. Tapi saya tak ada sesiapa yang boleh bantu untuk suapkan saya makan dan untuk berikan saya air. Masa saya sedar tu Ustazah, di hadapan saya ada suami, ada lelaki yang jaga isteri dia. Ada lelaki yang jaga isteri dia di depan katil saya. Ada air di sebelah meja. Ada air sebelah meja. Maksudnya, saya boleh kalau nak bangun untuk ambil air tu untuk minum. Dan ketika itu saya sangat dahaga. Baru lepas operation, dan masa tu bius dah mula hilang, mesti akan datang rasa sakit. Dan saya tengok nurse sibuk, masing-masing pun ada orang teman. Kecuali saya tak ada orang bersama dengan saya. Saya memang tak ada sesiapa boleh jaga. Dan saya tengok air, saya menangis sebab saya terlalu dahaga. Saya sangat mengharap ada orang datang dekat ke apa ke untuk beri bantuan. Dan kenapa saya tak bangun Ustazah? Sebab depan saya ada lelaki yang sedang jaga isteri dia. Kalau saya bangun saja, aurat saya akan ternampak. Yang ni saya rasa macam sangat kagum. Sebab masa dia sedar, dia masih lagi ada baju operation dekat atas. Baju operation tahulah dia cuma tutup macam tu je. Kalau bangun memang akan melurut. Saya bimbang Ustazah. Ini saya cerita benar. Dia kata begini. Kalau saya bangun, kesian lelaki kat depan tu, dia berdosa dia tengok aurat saya. Maksud dia fikir lelaki yang kat depan tu. Kedua, kalau saya bangun macam mana aurat saya. Dan ketika itulah Ustazah, saya hanya istighfar. Sampai saya menangis, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya kenangkan dosa-dosa saya, istighfar. Subhanallah Ustazah, tak berapa lama setelah itu, saya hilang dahaga. Dan saya tak rasa pun lagi bahawasanya saya sangat memerlukan air tu. Saya istighfar, rupanya istighfar boleh hilangkan dahaga Ustazah. Masya Allah. Masa dia cerita tu ketak-ketak dia menangis Ustazah. Dan istighfar yang sama juga boleh hilangkan sakit saya yang bius tu hilang. Sakit saya yang kuat tu. Saya tak minta ubat tahan sakit ke, saya tak pergi. Saya kalau lepas operation hari itulah pengalaman saya operation masa bersalin tu. Bila hilang bius tu, datang rasa sakit tu memang panggil nurse lah. Lepas tu dia sambung air, tekan morfin tu kan. Tekan morfin tu barulah rasa macam boleh nak normal, boleh nak bercakap. Kalau tak tekan morfin tu rasa macam nak menggelupur. Bila hilang bius tu kan, datang rasa sakit yang teruk tu kan. Dia kata Ustazah, saya istighfar. Saya hilang dahaga, saya hilang rasa sakit. Sampai rasa sakit tu hilang. Dan saya tenggelam tidur istighfar. 12 jam selepas itu baru saya boleh minum air Ustazah. Maksudnya 24 jam dia langsung tak minum air. Dia jadi dahaga tu memang kesan bius, kesan ubat-ubat masuk semua tu. Dia akan bertambah-tambah dahaga. Lepas operation kita sedar memang kita sangat nak minum air. Jadi dia kata Ustazah, saya balik hari tu, besok saya balik. Lusa tu saya dah buat semua kerja rumah, menyapu, apa-apa kerja. Dan orang jiran-jiran tak tahu saya baru lepas major operation. Orang tak tahu. Sebab tak ada orang lain nak jaga anak saya, nak buat itu, nak buat ini, melainkan saya sendiri. Masak apa semua. Tapi saya buat apa? Zikrullah. Zikir, dia kata. Sebab itu bila kita ziarah orang sakit seperti ini, sebenarnya kita dapat banyak ilmu. Kita banyak kesedaran. Saya kata, ya Allah, mahalnya Allah nak bagi nikmat zikir, kemanisan zikir kepada Anissa. Tapi Anissa perlu menempuh ujian demi ujian. Daripada ditinggalkan suami. Lepas tu sakit, kanser. Mula-mula kanser payudara, lepas tu pergi kanser tulang. Lepas tu doktor bagi sekian-sekian. Nak sampai tahap rasa manisnya istighfar tu. Yang mana istighfar tersebut boleh menghilangkan rasa sakit. Istighfar tersebut boleh menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Sebab itu Ustazah, saya syukur. Ya Allah, dia boleh cakap, saya syukur di atas segala ujian Allah. Kerana Allah beri saya manisnya nikmat istighfar. Manisnya nikmat zikrullah. Betul lah bila kita ingat Allah, Allah boleh angkat segala kesengsaraan kita. Lepas tu kan anak dia datang duduk. Dia kata, Ustazah, anak ni yang umur 8 tahun lelaki ni Ustazah, saya pernah sebut. Saya kata, saya pernah lemah semangat. Tapi anak ni yang umur 8 tahun, dia kata dia tak sangka. Anak kata,
Mak, dia panggil mama. Mama, abang tak nak dengar mama cakap macam tu lagi. Mama kena kuat. Mama kena banyak berdoa. Mama mesti ni. Dia kata, Ustazah, satu hari anak saya tengok anak lelaki dia tak banyak cakap. Duduk menyender-nyender. Ustazah, anak saya ni boleh cakap macam tu satu hari. Saya memang benar-benar merasakan apa yang dia cakap tu ilham daripada Allah. Sebab anak saya tak pernah cakap macam tu. Maksudnya di situlah kekuatan seorang hamba Allah yang bernama Anisa, kekuatan zikrullah. Tak ada orang bersama, tak ada duit, tak ada apa. Dan saya kata insyaAllah Anisa kita akan teruskan bagi keperluan dia, bantuan-bantuan dia. Dan dia kata, Ustazah, saya yakin kalau saya tak ada orang akan jaga anak-anak saya. Mesti ada orang jaga. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi yang pertama, masa dah habis ya, dah pukul 2. Minta maaf. Ya, dah pukul 2. Okey, saya nak sebut juga 3 perkara yang boleh melembutkan hati. Pertama, ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit. Jangan memilih-milih. Kalau ada ahli keluarga yang sakit, walaupun orang itu kita tak dapat apa-apa pun kalau kita ziarah. Tak ada kepentingan apa-apa pun, pergilah ziarah. Walaupun orang tu tak cakap macam Anisa tu cakap. Bukannya kita mengharapkan orang tu tiba-tiba keluarkan perkataan, walaupun ziarah orang tu pun senyap je. Tetapi dengan menziarahi orang sakit, hikmah besarnya Allah akan bagikan kelembutan hati kepada kita. Pelbagai cara Allah boleh bagi melalui kepada hati kita. Yang kedua, banyak ziarah fakir miskin. Banyak ziarah fakir miskin. Hadis Nabi SAW riwayat Muslim 4867. Bismillahirrahmanirrahim. Man nafasa an mu'mini kurbata min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbata min kurabil yaumil qiyamah. Sadaqa Rasulullah SAW. Yang bermaksud, sesiapa yang melepaskan saudara mukmin daripada kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Maksudnya bila ziarah fakir miskin, bukan ziarah saja-saja. Bagilah apapun bantuan orang fakir miskin. Kadar RM10, RM20, bagi bawa sedikit ni. Jadikan aktiviti bulanan ataupun mingguan. Hujung minggu ke 2 minggu sekali ke. Bawa anak-anak pergi ziarah rumah fakir miskin. Orang kampung ke, apa-apa ke, mana-mana ke. Kalau nak list daripada kami rumah fakir miskin, ada ribu-ribu. Contoh orang duduk kat Selangor ni kan, Ustazah ada tak fakir miskin kami boleh ziarah? Contoh, siapa-siapa ni? Daripada kita ada data bahawa sahabat iCare, memang ada ribu-ribu. Dan sampai sekarang pun memang kita hantar bantuan-bantuan. Walaupun orang kata, Ustazah nanti orang fakir miskin makin pemalas. Tak buat kerja apa semua. Allahu Akbar, tentang hal tersebut kita serahlah kepada dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selagi sampai kiamat, mesti ada orang kaya, mesti ada orang fakir miskin. Kalau tak ada orang fakir miskin, di mana kita nak dapat pahala bersedekah? Itu adalah sunnatullah. Tidak ada semua kaya belaka, tak ada. Mesti ada orang miskin, mesti ada orang kaya. Okey, yang ketiga, banyak ziarah kubur. Satu kisah mengenai Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW ziarah kubur ibunya Siti Aminah yang telah meninggal dunia. Nabi SAW menziarahi kuburnya lalu dia menangis. Baginda menangis dan orang yang di sampingnya juga menangis. Kemudian dia bersabda. Siapa bersabda? Rasulullah lah. Baginda bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud, aku meminta izin daripada Tuhanku untuk beristighfar bagi ibuku, maka dia, yakni Allah, tidak mengizinkan untukku. Dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka dia, yakni Allah, membenarkanku. Maka ziarahilah kubur kerana ia boleh mengingati kepada kematian. Antara 3 boleh dijadikan aktiviti bulanan ataupun mingguan sebuah keluarga Muslim. Yang pertama, ziarah orang sakit. Setiap bulan mesti sekurang-kurangnya seorang ziarah orang sakit. Ini adalah ciri-ciri orang mukmin. Sebab itu Nabi SAW bila bertanya kepada para sahabat dengan beberapa soalan. Ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakarnya, Sayyidina Umarnya, Sayyidina Osmannya, sahabat-sahabat Nabi yang terdekat. Ramailah. Masa tu Nabi bertanya, siapakah di kalangan kamu yang ada menziarahi orang yang sakit? Sayyidina Abu Bakar pun angkat. Ada sahabat lain lagi angkat. Siapa yang di kalangan kamu ada menziarahi orang miskin? Sayyidina Abu Bakar angkat. Siapakah di kalangan kamu ada menziarahi kubur? Sayyidina Abu Bakar angkat. Sampai banyak, dalam hadis tu banyak soalan Nabi tanya, seorang yang tidak pernah terlepas angkat tangan Sayyidina Abu Bakar. Ada yang lain, soalan yang lain, ada yang angkat, ada yang tak. Tapi Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat sibuk dan dia juga adalah businessman yang sangat berjaya. Dia juga dia menguruskan banyak perkara.
Tetapi masa dia barakah, setiap hari dia boleh buat amalan-amalan tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Kadang-kadang bila kita muhasabah diri kita, masa kita memang ada, tapi disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Hujung minggu kita fikir nak berjalan ke mana, nak bawa anak pergi ke mana. Maksudnya tempat yang kita bayangkan adalah tempat-tempat dunia. Tapi pernah tak kita terfikir untuk bawa anak-anak kita kepada tempat-tempat akhirat? Yang tadi tu Nabi sebut, siapa yang ziarah orang sakit tadi tu, selama mana dia berada di situ, umpama dia berada di taman syurga. Maksudnya kita pergi ke tempat akhirat, bukan tempat dunia. Allahu Akbar. Kemudian ziarah orang miskin. Siapa yang meringankan urusan manusia lain di dunia. Kan bila pergi ziarah orang miskin, kita ringankan sikit. Allah sedang meringankan, Allah akan meringankan urusan-urusan di akhirat. Kemudian yang ketiga, iaitu ziarah kubur. Itu disebutkan dalam hadis Nabi, iaitu ziarahlah kubur kerana ia boleh mengingatkan kepada kematian. Dan itulah orang yang paling bijak. Jadi kalau tak dapat setiap minggu, jadikanlah aktiviti bulanan. Bawa anak-anak. Anak-anak kita, subhanallah, bila dia tengok kehidupan orang susah, rumah orang miskin macam mana, mudah-mudahan dengan itu anak kita dibesarkan dengan sifat ihsan, dengan akhlak yang mulia, dengan sifat bersyukur. Itu melatih kesyukuran kepada anak-anak. Tengok bagaimana kehidupan orang miskin. Tengok apa yang dia orang makan. Tengok rumah dia orang ni. Kalau anak kita tak diperlihatkan, tengok dalam TV je, tak tengok depan mata, mereka akan sibuk menghitung. Nak itu, nak ini. Tapi bila kita latih ziarah kubur, bawa anak-anak ke kubur, sampai anak kita boleh bercakap tentang kubur, bertanya tentang kubur, dan membuat persiapan untuk bila kita dah meninggal dunia. Ataupun mereka meninggal dunia. Subhanallah, mungkinlah minggu ni ziarah orang sakit, minggu depan ziarah orang miskin, minggu lagi sekali ziarah kubur. Ziarah kubur sebenarnya 10 minit tak sampai. Lalu singgah, lepas tu turun. Janganlah daripada kereta je, Assalamualaikum. Turunlah. Lepas tu kita minta ajar anak-anak. Sekarang sedekahkan Al-Fatihah untuk semua penghuni kubur. Sama-sama kita doakan untuk semua penghuni kubur. Bukannya kita pergi kepada kubur itu, kubur yang ada ahli keluarga je. Mana-mana kubur yang kita terlintas ke. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur. Ya Allah berikan kesejahteraan. Anak-anak kita tengok. InsyaAllah selepas kita mati, anak kita sentiasa ziarah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, sebagai penutupnya, bolehkah sambung sikit lagi ni? Saya bawa kitab Hisnul Muslim ni, saya bawa syarah. Muslimat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bolehlah cari buku ni, orderlah, banyak je jual online. Kalau jadikanlah buku ini buku yang wajib dibaca, ditadabbur. Kitab ini telah diterjemahkan lebih daripada, maksudnya puluh-puluh ke ratus bahasa, wallahu alam. Tapi buku yang masyhur di seluruh dunia. Ia menghimpunkan doa-doa dan zikir yang maksur, maksudnya yang datangnya daripada Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dan kita akan dapati semua yang kita perlukan. Doa apa? Doa nak pakai baju, tengok orang pakai baju baru. Doa daripada kejahatan manusia. Doa daripada bebanan hutang. Doa yang kita tak terfikir pun, rupanya ada doa dalam bab ni pun ada. Masya Allah. Doa-doa yang datangnya daripada Rasulullah dan zikir-zikir terkandung dalam kitab ni. Sebab itu masa saya bawa ni, sebenarnya saya ada topik, maksudnya mukadimahnya adalah kelebihan zikrullah. Bila kita baca kelebihan zikrullah, dia datangkan lebih kurang 60 lebih kelebihan berzikir kepada Allah. Zikir tu kita tak dapat nak definisi hari ni. Zikir pada lidah, pada perbuatan, semua tu kita biasa terangkan. Tapi saya nak bacakan InsyaAllah dua hadis ya. Saya cepat-cepat 5 minit, boleh ya? Boleh percaya ke? Okey, sebab tadi masa dah ambil oleh azan tu kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, "Man istayqaza minal laili wa ayqaza imra'atahu fasalliya ruk'ataini jami'an kutiba minaz zakirin Allah katsiran waz-zakirat." Sadaqa Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya disahihkan oleh Albani. Okey, yang bermaksud, barang siapa yang bangun tidur di malam hari dan ia membangunkan isterinya. Jadi kalau kita bangun, kita kejutkan suamilah. Janganlah pula balik, bang, tadi saya dengar hadis tu, siapa bangun dan kejutkan isteri, nak harap awak kejut, memang taklah. Janganlah pula daripada hadis Nabi nak menghina ataupun merendahkan orang lain. Ambil terus pengajaran, kalau suami tak kejutkan kita, kita kejutkan suami. Barang siapa yang bangun tidur di malam hari dan ia membangunkan isterinya, lantas mereka berdua melakukan solat 2 rakaat dengan berjemaah. Raka'ataini jami'an, solat 2 rakaat berjemaah.
Nescaya mereka dicatat. Terus Allah mencatat sebagai lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Nanti di mahsyar kelak ada ahli-ahli persatuan. Ahli persatuan apa? Ahli Al-Quran duduk kelompok dia. Ahli zikir duduk di kelompok dia. Ahli dakwah mungkin. Ahli sabar. Ahli sedekah. Takut kita ni tak ada mana-mana ahli. Na'udzubillah min zalik. Kau ditanya ahli apa? Ahli Tupperware. Maksudnya. Tak tahulah kita ni ahli apa ni. Sebab kita tengok diri kita hari ini. Kita bimbang kita tak tergolong di kalangan mana-mana ahli tu. Jadi, siapa yang nak termasuk di dalam kalangan ahli zikir? Disebutkan di sini sebagai lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Antaranya seorang pasangan suami isteri. Kalau yang tak nikah sedih lah pula kan. Ustazah ni dah saya tak nikah macam mana? Jadi kalaulah dalam hadis ni sebut suami kejutkan isteri. Kalau tak isteri kejutkan suami. Kalau ada adik-beradik kejutkanlah adik-beradik. Solatlah berjemaah. Ustazah saya duduk sorang-sorang. Dia nak buat pilu tu kan. Saya sorang-sorang sebatang kara. Tak apalah. Mudah-mudahan dengan itu tetap dikira sebagai, insyaAllah tetap dikira sebagai ahli zikir. Masya Allah. Jadi ada orang tanya, Ustazah nak solat jemaah apa ni? Kalau suami isteri ni. Boleh buat solat sunat taubat berjemaah. Boleh solat sunat tasbih. Boleh solat hajat. Boleh. Solat tahajud boleh tak jemaah? Pun boleh. Tapi memang solat sunat afdalnya solat sendiri. Tapi ada waktunya kita solat juga berjemaah dengan suami supaya disatukan hati kita. Suami, anak-anak kejutkan solat berjemaah. Dan hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqi dhahabi wal wariq wa khairil lakum an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qala zikrullahi ta'ala. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih Ibnu Majah. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang amal perbuatan kalian yang terbaik dan lebih suci di sisi Allah Al-Malik, yang paling tinggi darjatnya? Lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada mengikuti perang melawan musuh yang berisiko kalian membunuh mereka dan mereka membunuh kalian." Maksudnya lebih baik daripada berjihad di medan perang. Tapi hadis ni ada lagi dan riwayat lain mengatakan kecuali syahid. Maksudnya amalan yang nak kita sebutkan ini lebih baik daripada infak emas dan perak, yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, sangat mulia, sangat suci. Bahkan lebih baik daripada jihad di medan perang. Maksudnya yang mana perang tersebut berisiko engkau membunuh pihak lawan ataupun pihak lawan membunuhmu. Namun ada sambungan lagi, kecuali syahid. Kalau mati syahid, ia lagi tinggi daripada amalannya. Lalu para sahabat menjawab, "Tentu saja kami mahu tahu ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Berzikir kepada Allah." Zikrullah. Nabi sebut zikrullahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini boleh memberikan kita motivasi untuk kuat berzikir. Kalau kita tengok orang soleh, orang alim, orang soleh, orang muqarrab yang dekat-dekat dengan Allah, mereka berjalan zikir. Bahkan mereka tidur dalam keadaan zikrullah. Mereka makan, nampak makan tapi hati mereka zikrullah. Mereka bangun tidur je zikir. Maksudnya, sentiasa 24 jam itu mereka zikrullah. Dan insya-Allah kalau kita latih diri kita supaya berzikir, Zikir, kita tidak mudah untuk dibisikkan dengan bisikan-bisikan yang melemahkan hati kita. Sebab itu sebenarnya yang melemahkan kita adalah kerana diri kita sendiri kurang berzikir. Amalkanlah apa-apa zikir. Istighfar ke, selawat ke, la ilaha illallah, apa-apa, tahlil, tasbih, tahmid dan sebagainya. Dan doa untuk kita kuat zikir, doa yang selalu kita amalkan tu. Yang masyhur tu, yang Nabi ajar, Nabi pesan kepada sahabat, jangan tinggalkan doa ni setiap kali lepas salat. Ada yang riwayat mengatakan setiap kali sujud solat. Allahumma a'inni. Sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, dalam mengingatimu, dalam bersyukur kepadamu,
dalam memperindah dan memperelokkan ibadahku. Amin ya rabbal alamin, subhanallah. Carilah doa tu dalam Google pun ada. Memang lagu Ustaz Google semua ada belaka kalau kita tanya kan. Zikir, doa untuk berzikir kepada Allah. Kita tak mampu untuk jadi ahli zikir ataupun zikrullah kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itu doa itu mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku dalam mengingatimu, dalam berzikir kepadamu. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan az-zakirin, orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, lalu Allah mengingati kita. Dalam kitab ni kalau baca dalam bab penerangan tentang kelebihan zikir, kita akan jumpa hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menyebutku, mengingatiku di dalam majlis, aku akan menyebutnya di dalam majlis yang lebih baik daripada itu. Allahu Akbar. Allah sangat suka kita menyebut Allah, zikir kepada Allah, sehingga kan Allah akan menyebut nama kita dalam majlis yang jauh lebih baik. Mungkinlah di kalangan para malaikat Allah memuji nama kita, lihatlah hamba-Ku. Allah berbangga. Allah rasa seronok, Allah sangat gembira. Jadi mudah-mudahan insya-Allah mendapat manfaat perkongsian pada hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah.